Assalamualaikum dan salam sejahtera. Firstly, saya nak ucapkan tahniah kepada semua orang sebab telah berjaya hadir lebih awal daripada masa yang telah kita tetapkan. Tepuk tangan sikit. Okay, sebelum kita mulakan kita punya sesi perjumpaan pada kali ini, saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Nur Syamsina binti Muhammad Saad selaku pekerja sosial yang akan membantu awak semua dalam menangani masalah yang awak hadapi. Okey, sebelum tu saya nak kamu semua perkenalkan diri. Dahulu, sesiapa pun boleh mulakan. Okay, hai, nama saya Rosendra Shina. Saya student dari UUM asal Sabah. Saya mengambil kos Performing Arts dari School Skimpa. Terima kasih. Okay, hai. Assalamualaikum. Nama saya Nur Afika Farhana. Boleh panggil saya Kakak. Saya ambil kos Communication daripada School SMC. If I'm not mistaken, SMTC. Sorry, SMTC. Okay. Okey. Next. Okay. Okay, tak apa. Okay. Let's say. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Ramit Ahmad Kamal. Saya berusia 22 tahun. Saya berasal daripada Terengganu. Okay. Saya ambil kos Hospitality Management daripada School STHEM. Terima kasih. Okay, nama saya Nur Syikin binti Zainab Abidin. Saya asal Kelantan. Korang boleh panggil saya Syikin. Saya ambil kos Event Management. Terima kasih. Okey. Sama. Okay, kita ada Lola, kita ada Kakak, kita ada Ain dan juga Ashikin. Okay, semua orang sihat ke? Bolehlah. Sihat. Bolehlah. Alhamdulillah. Bolehlah. Okey. Okay, seperti yang kita tahu sekarang ni kan, musim COVID makin meningkat. Lepas tu, hari ni saja kes dah mencecah 9,000 lebih. Okay, so semua orang kena duduk kat rumah and then SOP pun diperketatkan. Okay tak duduk kat rumah tu ke, ada rasa macam tekanan ke apa ke? Ain okay duduk kat rumah? Bagi Ain, kadang-kadang adalah rasa tekanan bila kita dah banyak kerja, kita ada assignment yang sangat banyak, kita tak tahu nak buat yang mana satu. Lepas tu kita seorang-seorang, kita tak ada kawan. Kalau dekat universiti, kita ramai-ramai, kita boleh buat study group, kita boleh buat assignment sama-sama. Tapi kalau dekat rumah ni, persekitaran dia sangatlah berbeza bagi saya. Dan sangatlah memberi tekanan kepada saya. Okay. Sebelum saya terlupa, saya nak maklumkan semua perbualan kita dalam ni ataupun dan juga perbincangan tidak akan tersebar kepada orang lain kerana pekerja sosial ni mempunyai kod etika kerahsiaan di mana pekerja sosial itu tak boleh tidak boleh memberitahu orang lain lah mengenai maklumat klien. Okay, so awak semua boleh bercerita tanpa berasa malu dan takut sebab benda ni memang tak akan bocor pada tangan orang lain. Okay, Kakak pula macam mana? Okey kan kat rumah tu? Saya tak adalah macam saya tak adalah nak cakap macam tekanan tu ada banyak sangat pun tak, tapi tipulah kalau tak ada tekanan kan, sebab macam Ain cakap tadi, kalau kita dekat universiti dia lagi senang sikit nak buat kerja sebab at least walaupun kita banyak kerja tapi kita ada kawan dan kawan kita tu pun hadap benda yang sama. Bila kita dekat rumah, kita semua hadap benda lain-lain tau kan. Macam kita semua tahulah kan. And then kita pun bila dekat rumah, komitmen kita dia bertambah lagi. Macam kita dekat universiti, komitmen kita mungkin macam 1-2 je. Mungkin kemungkinan komitmen kita macam sebagai student. Lepas tu yang keduanya, komitmen sebagai mungkin kita ada jawatan ke dekat kelab mana-mana. Tu je lah kan. Tapi bila kita dekat rumah ni, kita ada komitmen. Kalau kita ada adik-beradik, kita komitmen sebagai kakak ataupun adik. Lepas tu komitmen kita dekat parents kita. Lepas tu komitmen kita untuk diri kita sendiri juga.
So macam untuk saya, dia macam ada tekanan sikit bila macam Ain cakap tadi, bila dekat rumah kan kita buat kerja, kita macam tak ada kawan, bukanlah tak ada kawan, tapi dia macam tak ada company, tak ada orang yang macam ada kerja sama banyak dengan kita. Lepas tu campur pula dengan komitmen dekat rumah. Macam lagi-lagi kita semua perempuan kan. So saya bukanlah nak cakap macam stereotype perempuan selalu macam ni, tapi rasanya semua orang tahu kot bila perempuan lah yang banyak buat kerja sikit kan. So tekanan kat situ kot, bila dia macam kerja banyak, lepas tu ada lagi kerja rumah, macam tu. Okay, banyak komitmen dekat rumah. Tu salah satulah kita akan rasa tekanan. Okay, kalau Lola okey ke? Kalau saya pula hampir mengalami benda yang hampir sama dengan kakak dan Ain. Cuma bezanya keluarga saya adalah keluarga yang kecil. So bagi saya tekanan oleh keluarga itu tidak terlalu besar, tetapi tekanan daripada assignment due assignment yang terlalu dekat antara satu sama lain dan kita tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyiapkan, itu memberikan salah satu tekanan yang agak besar bagi saya secara pribadinya. Tetapi dengan sedikit sebanyak daripada sokongan ibu bapa, dia menjadikan saya lebih bersemangat, tetapi tekanan itu masih ada dalam diri saya dan juga mungkin berlaku dengan student-student yang lain. Itu bagi pendapat saya, bagi masalah yang saya hadapi lah, assignment terlalu banyak. Okay. Shiken setakat ni ada masalah tekanan ke, rasa stres ke dekat rumah? Ada tak? Ada. Shiken sangat setujulah dengan pandangan kakak Ain lepas tu Lola. Shiken pun ada hadapi masalah yang sama. Tapi bagi Shiken, Shiken banyak ada masalah line internet lah dekat rumah. Contoh macam selepas kan, Shiken ada banyak masalah. Contoh kan kita banyak kena buat video kan, lepas tu kena post YouTube kan. Lepas tu macam ambil masa yang lama tau dalam video just dalam 15 minit, tapi Shiken ambil dalam masa 2 hari lah untuk post benda tu. Lepas tu kalau quiz pula, Shiken terpaksa pergi rumah member dekat yang lain okey lah untuk jawab quiz. Lepas tu semi Shiken ambil alternatif, Shiken datang Kedah, duduk rumah abang, lain okey lah, kira smooth je lah kerja SEM ni. Tapi kalau tekanan dari segi assignment tu biasa kan, kita student kan. Tu je lah pandangan Shiken. Sebelum ni Shiken duduk dekat mana? Sebelum ni Shiken duduk Kelantan. Shiken asal Kelantan. Oh. Okey, melalui penceritaan awak keempat-empat orang ni, yang saya faham setakat ni, semua orang ada masalah tekanan sepanjang belajar daripada rumah ni, learn from home. Okey. Jadi, bila awak menghadapi masalah tekanan tu ataupun rasa bebanan tu, selalunya awak akan buat apa? Ambil inisiatif untuk apa? Untuk hilangkan rasa tekanan tu. Kalau daripada saya secara pribadinya, saya akan lebih banyak bergaul dengan keluarga saya, sebab bagi saya ikatan keluarga, since my family is very small, only kita orang 4 orang, me and my sisters and also my mom and my dad, so kita orang sangat rapat to each other. So if like macam I feel really stressful macam tu, so I will come up to them and tell them like, mom and dad, stress lah, too many assignment and everything. So kita orang akan usually my dad will ask like kita orang untuk karaoke sama-sama macam tu kan. So my mom will ask me to like cook with her ataupun buat cake, buat kuih muih dengan dia, semua tu lah macam tu. So whenever I feel like okay, I'm already okay, then I will continue my work macam tu. Tapi parents pun selalu busy, since they also have their own commitments. My dad kerja juga and my mom need to like hantar makanan macam tu COD, since right now is MCO, right? So
Sometimes when I need them, they are not around, so it will be hard for me to, cope with my stress and everything. Macam tu lah. Itu dari pendapat saya. Okay. Kalau selalunya Lola selalu rapat dengan ibu ataupun ayah? 50-50. Kiranya macam mana saya rapat dengan mak, macam tu juga saya rapat dengan ayah, macam tu. So, ya, saya tak ada yang ni lah, yang saya lebih kepada mak atau saya lebih kepada ayah, tak. Oh, kiranya kalau Lola ada masalah macam contoh pasal perempuan kan, Lola akan cari mak ataupun ayah? Ke Lola random je cari Siapa-siapa je. Untuk luahkan perasaan dia, siapa-siapa je? Let's say kalau macam saya nak luahkan perasaan macam tu, saya keluar, ada ayah, so I will talk to my dad. Kalau keluar dari bilik macam tu ada mak, so I will talk to my mom. Something macam tu je. Macam tadi Lola ada cakap yang parent Lola pun kadang-kadang busy, tak sempat nak luangkan masa dengan Lola kan. So Lola akan cari siapa bila Lola rasa tertekan tu? Tak cari siapa pun. Sendiri je lah tengok, mungkin tengok YouTube ke macam tu. So if like I really cannot stand, then bila tekanan tu terlalu banyak, so macam biasa kita ni perempuan, so saya akan menangis. Keluarkan secara air mata. Macam tu. Lola akan feel better lah bila Lola menangis ke semua tu. Yes. Okay. Faham? Okay. Kalau Shikin pula, Shikin akan buat apa bila Shikin rasa tertekan? Macam Shikin kata tadi, Shikin nak upload sesuatu benda tu makan masa lama. So masa tu mesti Shikin rasa terbeban kan, tertekan sebab orang lain boleh upload sekejap je, tapi Shikin ambil masa sampai 2 hari. Masa tu mesti Shikin stres, dan Shikin akan buat apa? Kalau masa duduk rumah hari tu, Shikin akan keluar pergi rumah kawan. Lepas tu pergi lepak rumah dia, borak-borak. Lepas tu kan masing-masing kawan Shikin pun budak universiti juga. So masing-masing dapat rasa lah apa yang Shikin cerita kat dia, kira dia faham lah. Lepas tu selain daripada bercerita dengan dia, Shikin suka masak lah. Kira kalau contoh Shikin stres kan buat satu assignment tu, Shikin akan masuk dapur lah, masak dengan mak ke. Lepas tu sambil masak tu bercerita dengan mak ada apa masalah. Lepas tu mak Shikin suka bergurau tau, suka buat lawak. Kiranya kalau bila dengar dia buat lawak tu, Shikin rasa okey lah, rasa ada semangat balik nak buat kerja macam tu lah. Okay. Kiranya Shikin akan luangkan masa dengan memasak lah bila stres apa semua tu. Selain pada masak, biasalah kita kan student kan, kadang-kadang banyak tak cukup tidur. So Shikin kalau stres juga, Shikin akan tidur jugalah. Okay. Kalau Ain, bila Ain rasa tertekan, Ain akan buat apa? Kalau Ain rasa tertekan, sebelum tu Ain nak cakap yang Ain sangat setuju dengan Lola, yang Lola cakap hubungan kekeluargaan ni adalah sangat penting. Contohnya bila masa kita stres, kita amat memerlukan keluarga kita. Kalau kita tak ada keluarga kita, siapa lagi orang yang paling rapat dengan kita? Keluarga kita dan adik-beradik kita. Okey, berbalik kepada apa yang Ain suka buat bila Ain stres, Ain nak hilangkan stres tu. Ain akan buat sesuatu yang Ain rasa Ain suka pada masa tu. Contohnya lah kan, kalau time tu Ain rasa Ain nak memasak, Ain akan pergi memasak. Lepas tu kalau Ain nak pergi tanam bunga, Ain akan pergi tanam bunga. Time tu. Tapi kebanyakannya sama ada 2 benda je yang Ain akan buat, yang selalu Ain buat lah kalau Ain stres. Ain akan tengok cerita dekat Netflix ataupun Ain akan tidur. Sebab bila Ain tengok cerita ni, Ain akan tengok cerita yang cerita tu yang bagi manfaat. Contohnya macam cerita yang bagi kita banyak pengajaran. So bila Ain tengok cerita yang banyak pengajaran tu, macam akan bagi kesan dekat Ain. So Ain rasa macam aku stres tapi orang ni lagi stres, macam tu. Ain sama ada cerita
dekat Netflix ataupun dekat YouTube. Lepas tu kalau part tidur tu pula, kalau macam dah penat sangat kan, kan kita fikir kan, bila kita dah banyak fikir kan, kita pun akan rasa penat juga kan. Tu macam tidur tu macam solusi yang terakhir lah. Kalau I rasa macam penat sangat, penat macam aku penat lah hari ni, aku tak boleh dah nak fikir, nak buat kerja macam tu. Itu je. Macam Ain kan, pernah tak Ain berfikiran negatif macam bila dah penat sangat, macam dah tak mampu nak kontrol, Ain tiba-tiba fikir negatif. Pernah tak rasa macam tu? Nak buat benda yang pelik-pelik ke? Nak kata buat yang pelik-pelik tu tak adalah. Macam berfikiran negatif tu tak adalah juga. Tapi kadang-kadang dia rasa macam adalah juga macam, ya Allah stresnya aku ni, macam orang lain aku nampak macam okey je, aku ni macam serabutnya, macam aku nak berhenti belajar macam tu. Macam tu. Tapi bila kita fikir balik, kita kata kalau kita berhenti belajar, sebelum-sebelum ni kita dah belajar kan, macam sia-sia lah kalau kita berhenti kan. So bila Ain rasa macam Ain dah stres sangat tu, Ain akan bercerita dengan keluarga Ain ke, dengan best friend yang paling rapat ke, yang boleh Ain percaya. Sebab bila kita cerita kat orang ni, kita rasa macam sesuatu beban dalam diri kita akan macam dah hilang, dah lepas dah sikit. Macam tu je lah. Okey, kalau kakak pula bila rasa tertekan, selalunya kakak akan buat apa untuk release stress tu? Melukis. Painting. Sebab macam kakak selalulah juga melukis kan, macam tak adalah, bukanlah setiap hari, tapi macam almost setiap minggu tu at least sekali, 2 kali, 3 kali tengok lah. Kalau macam tak ada siapa-siapa order, kakak akan melukis macam abstract, tapi ikut mood waktu tu. Kalau waktu tu stress, memang orang kalau tengok painting tu, orang tahu lah, ni stress ni sebab colour yang kakak pilih pun memang colour yang ada dalam otak. Macam tu lah. Lepas tu kakak kalau ada masalah, kakak jarang sikit cerita dekat orang. Tak kisahlah siapa-siapa, macam family pun tak cerita, kawan pun tak cerita. Bukannya sebab tak percaya diorang, tak, bukan. Tapi macam kakak jenis macam kalau ada masalah, kakak fikir macam lepaskan dekat painting tu kan, sudah. Dia tak adalah terus selesai masalah tu, tapi macam dia tak adalah selesai masalah tu, tapi dia macam dia buatlah juga kakak rasa feel better lah. Dia macam terlepas lah juga. Lepas tu kakak jadi yang macam tak fikirlah lama. Kakak jadi macam tu. Kakak ada ambil tempahan untuk painting tu? Ada. Okay. Kiranya kakak akan painting je lah bila kakak stres. So kalau kakak stres dekat painting tu lah, melalui painting tu orang dah boleh tahu dah lah kakak tengah serabut apa semua. Macam ni, mungkin dia tengok orang kot, sebab mungkin ada setengah orang dia tengok painting tu, dia macam cantiknya. Lepas tu macam pada kakak benda tu macam lah, abstract kan, orang subjektif lah, cantik tu kan subjektif kan, tapi pada kakak mungkin benda tu tak cantik, benda tu macam menyakitkan hati sebenarnya, tapi dia dah rasa cantik macam tu. Tapi another thing yang kakak selalu buat kalau macam stress, kakak suka apa, sky gazing, suka tengok langit, lepas tu ambil gambar. Banyak gila gambar langit kat dalam kepala. Itulah, suka tengok langit. Itu saja. Okay. Kalau macam kita tahu, semua orang ni dia ada hadapi masalah sendiri kan. Cuma masalah tu tak sama. So macam mana pun mesti akan ada jalan penyelesaian dia untuk masalah tu. Okay. Macam yang awak semua hadapi, semuanya berkaitan dengan masalah tekanan dan masing-masing ada jalan penyelesaian tersendiri. Tetapi tak semua orang boleh guna cara kita. Okay.
Jadi dekat sini Syam, saya sebagai pengajar sosial akan cadangkanlah dekat awak semua apa yang awak perlu lakukan untuk atasi masalah tekanan awak yang awak hadapi tu. Macam tadi Lola dengan Ain ada cakap hubungan dengan parents, dengan keluarga tu sangat penting. Dia sangat membantu dalam atasi tekanan kita. Okey. Bagi saya kalau kita ada masalah, lebih baik kalau kita cari seseorang ataupun orang yang kita rapat, macam ahli family yang paling rapat ataupun kawan baik, kita ceritakan masalah kita dengan dia, sebab kita akan lebih rasa tenang dan tekanan perasaan tu akan berkurang dan masa tu kita akan feel better. Okey. Kalau kita pendam seorang benda tu, kita yang akan sakit, kita yang akan terbeban, betul tak? Okey. Dekat sini yang saya rasa yang suka pendam Lola dengan kakak. Sebab dari penceritaan Lola, bila parents dia busy, dia akan diam and then dia akan menangis. Kalau kakak suka kakak tak suka cerita dengan parents, kakak tak suka berkongsi masalah dengan kawan. Kakak lebih suka lepaskan tekanan tu dekat painting. Lagi satu tengok langit. So masa tu macam kat sini kita sendiri boleh tengok lah. Semua orang ada jalan penyelesaian tersendiri bila ada masalah. Macam Ain dengan Lola, memang awak semua rapat dengan parents, tapi in the same time kalau parent busy, korang ada solution yang tersendiri. Lola tidur dengan menangis. Kalau Ain, kita tengok dia lebih kepada tengok Netflix and then tanam bunga apa semua tu. Okay. Bagi korang lah kan, kalau korang nak cerita masalah, korang prefer family ataupun kawan? Tak ada siapa. Kakak memang tak percaya dengan orang sekeliling ke macam mana? Bukan tak sayang orang sekeliling. It's just that, okay lah macam ni lah. Kakak selalu ada macam this one mindset yang rasa macam kalau cerita dekat orang, rasa menyusahkan. Okay. Walaupun kakak tahu orang akan macam, tak apa kakak, we are here for you, tak apa, tak rasa menyusahkan pun. Tak kisahlah kawan ke family ke, tak kisahlah siapa-siapa pun. Tapi memang at the end of the day akan rasa macam tu. Sebab tu kakak lebih prefer macam bila ada masalah, luahkan dekat atas canvas ataupun tengok langit, lepas tu dah habis dah. Dia settle kat situ je. Walaupun jujur lah, tak tipu lah, memang dia takkan rasa 100% lepas, tapi macam mungkin sebab dia dah immune dalam diri kot. Itulah macam tu. Okay, tapi kalau korang semua nak tahu, bila kita bercerita dengan orang yang kita sayang, maksud saya orang yang kita rapat macam family ataupun and then masa tu kita jumpa orang yang betul-betul memahami diri kita dan dia pun bagi kita support, dan masa tu kita akan sedar betapa ramainya yang sayang dengan diri kita, yang ambil berat tentang kita. Walaupun masa kita sebelum kita cerita tu kan, kita macam rasa tak ada orang sayang aku lah, macam tak ada orang nak ambil berat pasal aku. Tapi percayalah, bila korang dah cerita dengan kawan ataupun orang yang dipercayai lah, korang percaya, korang akan rasa better. Dan masa tu baru korang akan sedar yang ramai sebenarnya yang sayangkan korang dan ambil berat tentang korang. Sebab itulah pentingnya pentinglah juga untuk kita cari seseorang tu kan, untuk lepaskan kita punya perasaan. Macam bila kita sedar, kita cari orang tu. Tapi seeloknya kalau kita ada masalah, kita cari seseorang. At least ada seorang tu tahu yang kita ni ada masalah dan dia mungkin boleh tolong kita keluar daripada masalah tu. Betul tak? Setuju tak? Setuju. Sebab bagi Shikin kan, kalau ibu bapa dengan kawan kan, kalau Shikin dua-dua tau. Sebab setengah masalah kita boleh cerita dekat mak ayah, ada setengah masalah
Kalau kita cerita dengan mak ayah kadang-kadang tak faham kan sebab kita student, jiwa kita dengan jiwa dia kan lain kan. So ada serta masalah tu kita boleh cerita dekat kawan baik kita. Dia orang maybe akan lebih faham lah. Kalau pendapat Shikin macam tu lah. Okay. Betul, apa yang Shikin kata tu saya sangat setuju lah sebab kita nak cerita kita nak cerita sepenuhnya dekat parent pun tak boleh sebab diorang usia diorang dah makin tua, kita ni masih remaja lagi. So kita punya jiwa dengan diorang tu tak sama dan diorang tu mungkin takkan faham apa yang kita nak. Okay, sebab tu kita kena pandai lah bahagikan, okay, kalau macam kita ada masalah, contohlah kan kita ada masalah dengan boyfriend ke ataupun kawan. Kalau kita ada masalah dengan boyfriend macam tak berapa sesuai sangatlah nak cerita dengan family. Sebab macam mesti ada setengah parents dia tak support tau anak dia. Macam couple ke fall in love masa tengah belajar ni. Dan masa ni mungkin kita bila ada masalah boyfriend ni mungkin kita boleh cerita dengan kawan. Sebab kawan kan ada jiwa yang sama. So okay. So bila kita ada masalah macam ni, kawan kita kena pandailah cari tempat kita nak luahkan perasaan. Kita kena tahu bezakan dengan family kita nak cerita masalah apa, dengan kawan untuk apa. Okay. Selain daripada kita meluahkan perasaan kita dekat orang yang kita macam kita luahkanlah masalah kita dekat kawan ataupun family yang kita rapat, kita penting jugalah untuk kita sentiasa berfikiran positif ni. Kenapa saya kata berfikiran positif ni sangat penting? Sebab bila kita sentiasa berfikiran positif ni, kita punya tekanan tu akan kurang dan kita akan macam prasangka buruk kita dekat sesuatu benda tu kurang. Jadi bila kita sentiasa berfikiran positif, kita kurang rasa tekanan lah. Macam contoh kalau aku tak boleh buat lah benda ni, susah lah benda ni, kita fikir negatif benda tu. Bila kita fikir negatif, kita macam mesti kita akan rasa down. Kita tak boleh buat benda tu. Dan masa tu macam-macam lah yang akan jadi. Kita macam hilang minat, kita rasa macam lemah, macam tak boleh nak buat apa semua ni, macam dah lost everything. So kalau kita ada masalah, benda yang penting kita kena sentiasa berfikiran positif. Sebab kalau kita sentiasa berfikiran positif, kita akan rasa kurang tekanan dan kalau kita tertekan sangat pun tak bagus untuk kesihatan kita. Semua tahu kan, kalau kita terlampau tertekan, kita mungkin boleh menghadapi masalah depression. Okay, so macam yang saya kata tadi lah, bila kita berfikiran positif ni, prasangka buruk ataupun kita takkan adalah macam kita punya bila kita dah tak ada prasangka buruk, so kita akan tengok semua benda positif, semua benda macam elok-elok saja. So dekat sini kita akan feel better. So bila kita dah sentiasa berfikiran positif ni, kita akan dapat tingkatkan harga diri kita. Dalam masa yang sama, kita akan rasa macam tenang sangat sebab kita tak fikir benda yang macam benda yang boleh buat kita down. Contoh macam kita kata tadi macam assignment. Banyak sangat assignment dan due date dia pun semua dekat-dekat. Maksudnya macam, aku ada assignment lagi lah hari ni, esok aku ada lagi assignment. Macam mana aku nak buat ni? So macam masa tu kita tengok, aku tak boleh buat lah. Aku rasa macam nak buat halai-balai. Masa tu, mesti hasil yang kita buat untuk hasil yang kita dapat lepas buat assignment tu mesti tak elok sebab kita dah ada perspektif yang buruk dekat kita punya tu. Mindset kita pun dah macam aku tak boleh buat semua benda ni. Macam mana aku tak boleh buat, aku tak boleh nak settlekan. So, bila kita ada masalah untuk settlekan assignment ataupun dalam apa-apa saja masalah, penting sangat untuk kita berfikiran positif sebab bila kita fikir positif, dia akan mempengaruhi semua benda. Mindset kita pun akan okey, kita punya tingkah laku pun akan okey, keadaan kita pun akan okey, semuanya. Bila kita fikiran positif, kita tak akan ada masalah. Selalunya bila orang terlampau berfikiran negatif ni kan, dia akan duduk diam. So hubungan dia dengan orang sekeliling dia mungkin tak akan baik. Sebab
dah diam macam tu kan, macam aku tak boleh lah macam ni. Aku nak duduk diam. Aku ada masalah, aku tak boleh duduk dengan dia orang ni. So, sangat penting fikiran positif ni. So, macam yang Ain tadi dia cakap, dia pernah terfikir nak berhenti belajar sebab macam dia macam tak boleh nak settlekan semua kerja tu. Betul tak Ain? Ya betul. Kadang-kadang kita rasa terfikir benda tu, dia rasa macam tiba-tiba je datang sebab kita dah macam rasa macam dah terlampau, macam kita dah stres sangat kan dalam macam banyak kerja. So kita rasa macam alah malas dah, macam dah banyak, dah macam dah serabut kan, dia macam dah yang ni datang. So kita rasa macam kita macam dah tak boleh nak go on. Padahal bila kita bertenang sekejap, kita relax, semua tu akan okey. Macam tu. Kita kena pandai handle lah tekanan kita tu, macam yang bila kita dah rasa kita tak boleh, kita ambil lah sedikit masa, kita tenangkan diri kita, macam kita duduk, okay, kita think positif balik, insyaAllah kita akan okey. Okay, selain daripada berfikiran positif, berkongsi masalah dengan orang yang rapat, kita juga boleh melakukan riadah. Siapa selalu riadah bila tengah tekanan, bila berasa tertekan ni? Kalau riadah tu saya kurang lah sebab saya kurang gemar untuk beriadah. Macam saya suka duduk dalam bilik ke, macam saya suka duduk dalam bilik ataupun duduk dalam rumah, habiskan masa saya tu dengan benda-benda yang ada sekeliling rumah saya je. Macam saya tak suka macam pergi keluar ke, pergi riadah, buat something yang melibatkan kawasan luar lah, saya tak suka. Saya kurang suka lah. Tapi kalau bila buat, saya buat juga macam tu. Kalau Lola selalu beriadah tak kalau macam tertekan ni? Ke Lola macam duduk seorang-seorang je macam tu? Tak, saya tak beriadah. Saya bukan jenis orang yang bersukan. So, untuk beriadah mengurangkan tekanan itu adalah pilihan yang tidak pernah wujud. Sebab memang tak pernah beriadah langsung. Bukannya tak pernah, tapi inilah saya tak bersukan, so tak pernah untuk menghilangkan tekanan tu tak, tapi setakat nak jogging, biasalah ikut cousin, ikut kawan-kawan jogging, kalau dekat kita jogging dekat Tasik, semua tu yang tu biasa je lah, tapi untuk release tension tu tak pernah. Okay, kalau Shikin pernah tak? Kalau Shikin lagilah tak. Sebab Shikin kalau stres ke apa, Shikin suka duduk dalam rumah lah. Tapi yang paling okey duduk dalam bilik seorang-seorang dengar lagu ke, macam main kan, tengok cerita ke, macam tu lah. Memang tak lah nak beriadah. Okay. Kakak selalu beriadah tak bila rasa macam nak release tension ni? Sebab kakak setiap hari pun memang workout tau. Home workout. So sebab nak stay fit. Tapi makan banyak so macam sama je. Tapi kalau macam beriadah untuk lepaskan tension tu, lepaskan stres tu ada sebenarnya. Tapi sebab sekarang MCO kan, so dia jadi jarang, dia jadi lebih kepada workout kat rumah. Tapi kalau macam kita imagine lah sekarang ni belum MCO maknanya hari-hari sebelum tak ada COVID tu, masa dekat UUM dulu pun selalu juga pergi gym yang buka every Tuesday dengan Friday kan, perempuan saja, so pergilah gym tu. Lepas tu ataupun workout dalam bilik. Kalau dekat rumah pun masa tak ada COVID pun selalulah dekat area tu. Tapi selalunya memang tak pergi workout tu, maknanya selalunya tak beriadah tu untuk stres. Selalunya memang buat tu sebab memang suka workout. Wait. Macam
Ni social worker. Okey. Okey, ada. Maaf, ada gangguan sikit. Okey. Macam keempat-empat awak semua ni kan, macam kakak dia workout untuk fit. Kalau Ain, Lola dengan Shiken, tak suka beriadah. Macam ada riadah tapi macam bukan macam pilihan yang pertama. Okey, kalau korang nak tahu dengan beriadah ni, kita dapat relief tension juga sebenarnya. Macam kita dapat kurangkan rasa tekanan kita tu. Contoh kita mungkin kita boleh beriadah dengan family, dengan kawan-kawan baik kita. Okay, kalau kita beriadah dengan family, dalam masa yang sama, kita boleh eratkan lagi hubungan kita dengan family. Betul tak? Mesti masa kita beriadah tu macam ada gurau senda, macam usik-usik. Okay, bila kita, percaya, kalau bila kita berada dengan family, mesti kita akan ada gelak-gelak. Okay, kita akan rasa macam, tenangnya aku. Macam tekanan tu, perasaan tertekan tu kurang sikit. Dan dalam masa yang sama, untuk kita atasi masalah tekanan kita tu, kita juga dapat dapat jaga kesihatan kita lah, sebab riadah kan bagus juga untuk kesihatan. Macam tadi yang Syan cakap, kita boleh beriadah, sentiasa berfikiran positif, and then cerita masalah dengan someone. Selain tu kita juga boleh buat, kita boleh cari hobi yang baru, buat sesuatu benda yang kita tak pernah buat. Okay, masa tu mungkin nampak macam pelik sebab kita tak pernah buat benda tu, tiba-tiba kita nak try benda tu. Percayalah cakap Syam, kalau kita buat percayalah cakap saya, kalau kita buat sesuatu benda yang kita tak pernah buat, kita akan rasa macam tertanya-tanya, akan perasaan ingin tahu tu banyak. So mungkin masa tu kita dapat lupakan rasa tekanan kita tu. Contoh macam kakak suka painting. Okay, Ain selalunya masa stres ke apa, Ain tengok Netflix, tidur, tanam bunga. Mungkin Ain boleh cuba hobi yang baru. Contoh Ain pergi swimming ke, main badminton ke dengan tu. Okay, masa tu kita akan ada masa untuk buat benda yang baru. Mungkin kita akan rasa kurang lah rasa tekanan tu. So semua orang pun boleh cuba buat benda yang baru lah untuk kurangkan masalah tekanan tu. Okay, tak faham tak? Faham, okay. Awak semua ada tak nak tanya soalan apa-apa? Macam nak atasi masalah ke, ataupun ada nak tanya soalan lain ke, ada tak? Syiki nak tanya kan, macam mana kita nak bagi masa betul-betul kan? Kan kalau Syiki suka buat kerja last minute tau. Macam mana Syiki nak ubah perangai Syiki tu lah? Tak lah, macam Syam ada pandangan tak macam mana Syiki nak ubah persepsi Syiki buat kerja last minute tu? Kalau macam saya lebih suka buat sesuatu benda yang macam contohlah kan, macam saya ada assignment. Assignment tu paling lambat lagi nak submit. Assignment tu yang saya akan buat dulu. Okay, lepas tu ikut tarikh daripada macam assignment yang paling lambat tu, saya akan buat yang first dulu. Lepas tu ni lah, kiranya assignment yang dekat dengan paling dekat dengan tarikh yang nak datang ni, assignment tu yang akan last sekali. Okay, mungkin cara setiap orang tak sama. Setiap orang ada cara yang berbeza. Okay, mungkin Shikin boleh buat timetable. Macam Shikin letakkanlah masa ni. Okay, masa ni Shikin nak buat assignment apa. Masa ni Shikin nak rest ke, ataupun nak buat benda yang lain ke. Shikin buat timetable satu khas untuk Shikin. Tak tengok. Okay, sekarang aku kena buat apa. Lepas ni aku kena buat apa. Kurangnya Shikin dah ada guide dah. Okay tak Shikin? Okay, faham. Nanti Shikin try buat timetable Okay, Shikin try buat timetable dulu. Okay, yang lain ada tak nak tanya apa-apa? Mungkin yang ni carangan je lah So pasal hobi baru tu, so bagi yang mungkin Ain dengan Shikin boleh try. Saya bila since bila sekarang ni parents pun busy, so saya try benda baru. So
kalau macam kakak dia buat canvas painting, kalau saya minat diamond painting. So diamond painting ni contohnya macam ni. So bagi saya personally dia macam terapi, dia macam terapi and then dia sangat membantu untuk release tension. So yang ni nampak tak? Sekejap. Okay. So yang ni. Ini dia contohnya diamond painting. So dia akan ada ni lah. Something yang macam batu keras ni. So korang akan gam dia ikut warna dan macam tu lah. So personally secara pribadinya benda ni sangat membantu saya. Dan dia sangat menenangkan dan time killer. Sangat ni lah. Bila kita buat tu secara pribadinya bila saya buat tu saya tak rasa ni macam saya buat pukul 2. So bila saya dah half tu tiba-tiba pukul 5 macam tu. So kita tak rasa lah macam tu. So itu carangan dari saya lah. Malam, macam mana nak dapatkan diamond painting tu? Yang ni saya beli dekat Shopee. Since lepas ni masukkan 150 dekat Shopee untuk beli tu. Bolehlah beli. RM9 je. Boleh. So boleh search dekat ni lah, dekat Shopee. Okay. Betul cakap Lola tadi. Macam bila kita buat seni ni macam art atau macam painting ni kan, dia adalah satu terapi lah. Seni ni pun bagus juga untuk kita sebenarnya. Bila kita buat tu kita akan feel better lah. Kita akan macam kurang sikit lah bebanan tu. Macam kakak dengan painting ni dia macam all out dekat painting tu. Macam kalau ada stress ke apa, dia akan buat painting. So mungkin Shiken dengan Aim boleh cuba benda tu. Okay. Kalau tak ada apa-apa dah yang awak semua nak tanya, saya rasa sampai sini je kot sebab masa pun mencemburui kita. Okay. Kalau ada apa-apa masalah, carilah someone untuk korang ceritakan masalah tu. Sebab kalau kita pendam masalah tu tak bagus sebenarnya untuk diri kita sebab dia akan makan diri kita balik. Dan bila kita terlampau pendam sangat sampai satu masa tu bila dah teruk sangat, kita akan rasa stres sangat. Masa tu kemungkinan kita boleh dapat depression. So kalau boleh semua orang tak nak ada masalah macam tu kan. Tiba-tiba ada depression sebab masyarakat sekarang ni bila dengar dia ni ada depression, mesti dia nak bunuh diri apa semua tu, tak okey kan. So sebab pandangan masyarakat sekarang ni tak elok untuk siapa yang ada depression ni. Padahal benda tu kita semua tak minta pun. Cuma kalau kita nak atasi masalah tu, kita kena cari jalan untuk keluar daripada masalah tu sebab setiap masalah yang kita hadapi ni ada jalan penyelesaian yang tersendiri dan semua orang cara semua orang tak sama untuk kita settlekan masalah tu. So kita selesaikan masalah dengan cara yang kita sendiri yang kita betul-betul boleh buat. Boleh tak? Okay. Okay, saya rasa sampai sini saja. Okay, terima kasih untuk hari ini.